Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, kali ini kita akan berkongsi kajian yang dilakukan fokusnya kepada penyakit jantung, coronary heart diseases. Selama ini kita diberitahu biasanya punca penyakit jantung ni kerana umumnya kita bercakap tentang pemakanan yang mengandungi lemak dan kemudian saluran darah di kawasan jantung itu sumbat. Jadi itu yang biasa kita diberitahu, bahawa umumnya kalau kita makan benda-benda yang berlemak, berminyak dan sebagainya itu penyumbang utama kepada penyakit jantung, coronary heart diseases, CHD. Puncanya kenapa? Pada tahun lebih kurang 50-an di Amerika misalnya kata, seorang pengkaji Ansel Keys, dari kajian beliau itu di sana semakin popular, mengatakan bahawa punca utama penyakit jantung itu adalah kerana pemakanan yang mengandungi lemak yang berlebihan. Pada masa yang sama di Britain, lebih kurang tahun 50-an tu, seorang lagi pengkaji di Britain namanya John Yudkin. Pengkaji ini mendapati bahawa gula memainkan peranan yang tidak kurang penting juga yang menyumbang kepada coronary heart diseases, CHD. Bagaimana saya tahu? Ini, artikel ini, kajian yang mengatakan bahawa dari Science Daily, dari Science Daily ni mengatakan bahawa sugar consumption plays greater role in heart disease than saturated fats. Ini menarik bagi saya. Kalau sebelum ini orang kita biasanya mengawal pengambilan makanan yang mengandungi lemak, ini merupakan satu pendedahan yang amat baik. Jadi gini benda ni dah lama berada pun, sejak tahun 50-an. Kajian tu dua-dua sama. Tetapi yang menarik, kajian yang mengemukakan pemakanan yang mengandungi saturated fats itu lebih popular daripada kajian yang menunjukkan bahawa gula juga memainkan peranan yang sama damaging terhadap jantung kita. Tengok daripada tahun 50-an sampai sekarang 2020 ni, dah lebih kurang 70 tahun. Mereka mendapati bahawa sebenarnya ada sebahagian saturated fats ini menyumbang kepada kolesterol yang baik. Kan kita tahu kolesterol tu ada yang baik dan ada yang jahat. Sebahagian daripada pemakanan yang mengandung lemak ini menyumbang kepada pembentukan kolesterol yang baik. Tak semestinya semua lemak itu jahat. Jadi ada lemak juga yang baik. Jadi ini perkembangan ilmu yang kita dapati sekarang. Daripada tahun 50-an sampai sekarang kita dapati bahawa bukan semua lemak itu jahat. Ada juga lemak yang baik. Jadi di sini kita lihat, kita fokus kepada gula. Dan kenapa kita memperkatakan tentang gula? Kerana kita dapati bahawa sekarang gula tu memang, kalau kita lihat pemerintah Singapura pun sekarang ni sedang ada kempen untuk memerangi kencing manis, diabetes. Dan kita rasa orang kita pun ramai juga terkena package, iaitu package bila kena kencing manis, biasanya kena juga darah tinggi, ada yang kena sakit buah pinggang dan kemudian ada yang melarat sampai ke penyakit jantung. Pada kali ini fokus kita adalah tentang peranan gula yang menyumbang kepada sakit jantung. Apakah alternatifnya? Di sini kami perkenalkan, dah beberapa kali pun kami perkenalkan, ini dia nano sugar. Dia bukan gula tiruan seperti mana yang mungkin ada di pasaran dalam jenama-jenama dengan jenama-jenama yang lain. Ianya daripada tebu hitam. Tebu hitam menggunakan nanoteknologi. Dan kalau kita lihat, dia sama manis juga. Bahkan kalau kita lihat dari segi manisnya, kalau ada 1 gram gula pasir biasa dan berbanding dengan 1 gram gula nano sugar ni, 1 gram nano sugar ni manisnya 5 kali ganda daripada 1 gram gula biasa. Ini bermakna apabila manisnya tu 5 kali ganda dari biasa, kita tak perlu menggunakan sebanyak mana kita menggunakan gula pasir. Kalau biasa kita gunakan 2 ke 3 sudu gula pasir, dengan nano sugar ni kita hanya memerlukan paling banyak mungkin 1 ataupun setengah sudu pun dah boleh dah. Dan juga yang paling utama,
adalah glycemic index bagi nano sugar ni amat rendah sekali, 14 berbanding dengan gula pasir umumnya 70. Apakah itu glycemic index? Ianya adalah suatu nombor ini bukan nombor biasa ni, ini pun hasil dari kajian, iaitu 14 memberi isyarat kepada kita bahawa nano sugar ni bila kita menghadamkannya, kita minum ke makan dan sebagainya melalui air ke masakan dan sebagainya itu, ianya tidak akan menyebabkan blood sugar ataupun gula dalam darah kita tiba-tiba dia shoot up berbanding dengan mana-mana pemakanan yang ada glycemic index yang tinggi sekali. Bayangkan 14 berbanding dengan 70. Jadi kalau kita mengambil nano sugar ni, masih kita dapat nikmati manisannya, tetapi kita dapat elakkan daripada mudaratnya. Jadi kita harap tuan-tuan dan sekalian dapat melihat bahawa untuk kita memerangi kencing manis ke, darah tinggi ke, penyakit buah pinggang ke, ataupun dalam konteks ini kita tumpukan kepada gula dan peranannya dalam menyebabkan penyakit jantung. Jadi untuk mengurangkan risiko mendapat penyakit jantung, gunakan alternatif yang tidak memudaratkan. Jadi apakah alternatifnya? Kita sarankan penggunaan nano sugar. Boleh menyumbang kepada kita menjalani hidup yang lebih sihat lagi. Mana mau dapat? Biasalah dapatkannya di mana? Di Suci Halal Avenue. Benda-benda yang baik, barang-barang yang baik, makanan-makanan yang baik, halalan thayyiban boleh didapati di Suci Halal Avenue. Dan ini adalah makanan yang insya-Allah halal dan lebih utama lagi thayyiban, iaitu makanan yang baik. Ini juga digalakkan dalam agama kita untuk kita menjalani hidup yang lebih sihat lagi. Jangan lupa dapatkan di mana? Di Suci Halal Avenue.